عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan, masih lagi dalam babul iqtisadi fil ta'ah, bab iqtisad di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu bab bersederhana di dalam taatkan Allah Azza wa Jalla. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhaba anhu an-nawm fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubbu nafsahu. Muttafaqun alaih, yakni diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih mereka berdua. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang kamu mengantuk sedangkan dia sedang bersalat, falyarqud hatta yadhhab anhu an-naum, maka hendaklah dia tidur sehingga hilang daripadanya mengantuk. yakni dia duduk, dia baring sehingga hilang daripadanya mengantuk. Fa inna ahadakum, kerana seseorang kamu apabila dia bersembahyang sedangkan dia mengantuk, dia tak tahu, barangkali dia ingin beristighfar, memohon keampunan kepada Allah Azza wa Jal, lalu dia memaki dirinya sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis ni, jangan sampai satu orang oleh kerana nak gelut, nak pulun ibadat, walaupun dia mengantuk sangat-sangat dah, lalu dia paksa diri dia semayang pun terhoyong-hayang, dia mengantuk tapi dia nak semayang juga, hendaklah dia duduk, hilangkan mengantuk dia dulu. Kerana kata Nabi, barangkali nanti dia ingin beristighfar tetapi oleh kerana dia mengantuk, dia tak tahu, mungkin dia cerca diri dia sendiri, dia nak kata hak lain, dia kata hak lain. Hadis ini dimasukkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam bab ini sebagai tanda bahawasanya tidak ada kemelampauan di dalam ibadah dalam Islam. Siapa semayang, terutama orang yang semayang, mungkin semayang ni, solat yang mengantuk ni biasanya qiyamul lail. Isya ni ada tempoh yang panjang dan kita diminta supaya solat berjamaah. Tapi kalau sesiapa yang asalnya sebab itu disunatkan Isya ni ditakhirkan, dilewatkan, Rasulullah lewatkan sikit Isya ni, tapi oleh kerana jamaah kita ialah jamaah yang barangkali kalau lewat pakai tak mai habis, maka ramai kita ambil masa tu awal sikit, masuk Isya kita salat. Tapi kalau makmum mampu, boleh dia lewatkan Isya. Sebab tu kadang-kadang sahabat terlena duk tunggu Nabi nak keluar Isya. Ma ziltum hahuna, kata Nabi, kamu semua masih di sini. Satu lagi yang mungkin orang lewat mengantuk ialah salatul fajr, semayang fajar, sehingga kadang-kadang dia mengantuk, dia bangkit semayang tak tahu apa. Kita kena tengok
Orang tahu habis kalau subuh macam mana, tak kira subuh keluar tu takkan nak tambung tidur. Islam ni, hadis Bukhari, Nabi larang orang ni duduk sembang sampai tengah malam sehingga menyebabkan dia bangkit subuh lewat. Siapa yang tahu tak ada satu kerja, duduk sembang, cucur rokok sembang, cucur rokok sembang, tak ada satu kerja, dan dia tahu kerana perbuatan dia ni lah akan menyebabkan dia bangkit lewat subuh, perbuatan tu salah dari segi syarak. Melainkan dia tahu dia satu orang yang bangun, dia nak buat kerja manfaat, bincang, berunding, tak apalah. Tapi jangan setengah orang tu tengok TV sampai pukul 2-3, tengok musim bola, tengok bola sampai pukul berapa. Lepas pada tu tak bangkit main subuh, kata aku 2 minggu kata bola macam pasal. Ini semua yang penting agama larang ghulu di dalam ibadah, melampau dalam ibadah. Jangan sampai terhoyong-hayang. Mungkin juga salatul qiyam pada bulan Ramadan. Kadang-kadang orang dia nak mayangan tu imam duk mayang, dia mengantuk sangat-sangat, dia lena, dia sujud tu lena lah. Kalau macam tu dia kena amalkan hadis ni, dia berehat sebentar, dia sandar, dia lena lah. Sekali dia sambung, bagi hilang mengantuk dah, baru dia sambung. Dia kuranglah fadilat, dia kurang bersama dengan imam nama dia. Tapi dia lebih baik daripada dia melanggar arahan Nabi SAW yang menyebabkan akhirnya dia semayang dan dia tak tahu apa punca dia baca. Demikian dalam masalah yang lain ialah masalah puasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi menyebut laisa minal bir as-sawmu fis safar. Bukan daripada sesuatu yang baik berpuasa ketika musafir. Ulama-ulama hadis berbincang tentang apa maksud Nabi bukan sesuatu yang baik berpuasa ketika musafir. Setengah mazhab meminta supaya siapa saja musafir kena buka puasa, seperti mazhab Abu Daud Al-Zahiri dan juga pandangan sebahagian daripada Ja'fari. Mereka menyatakan kalau musafir kena buka puasa, pasal Nabi kata bukan sesuatu yang baik satu orang tu dia berpuasa ketika dia musafir. Hadis ni setelah diteliti oleh para ulama hadis, dilihat dengan berbagai sudut, dilihat hadis ini mempunyai sebab musababnya yang dinamakan dalam ilmu hadis sebagai sabab wurudil hadis, sebab urut hadis, punca sesuatu hadis itu disebut oleh Nabi. Nabi sebut hadis ini pasal dalam suatu musafir baginda tengok ada orang punya gelut nak puasa sampai dia pitam, sedangkan dia musafir. Nabi tengok pasal apa? Dia tadi pitam, tak tahan. Nabi kata bukan sesuatu yang baik berpuasa ketika musafir. Maksudnya sesiapa yang tahan nak puasa dalam keadaan musafir sampai rebah-rebah, maka itu menyanggahi tunjuk ajar Nabi SAW. Agama ini mudah, ada rukhsah dia, ada kelonggaran-kelonggaran yang diberikan oleh syarak, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai kita mendatangi kelonggaran-kelonggaran tersebut. Ada kelonggaran yang dia bagi. Apabila kita musafir, dia bagi supaya kita untuk qasar, kita qasarlah. Setengah orang, aku tak maulah, dia kata bukan susah mana pun. Memang tak mau bukan susah mana, tapi tunjuk ajar Nabi, baginda tidak pernah musafir melainkan baginda mengqasarkan salatnya. Kita tidak lebih baik daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Aisyah bila tengok beritahu bahawasanya mandi wajib dengan segantang air, sahabat ada sahabat cukup lah. Aisyah kata telah cukup orang yang lebih baik daripada hang, kata pada Urwah. Nabi mandi cukup, tapi kita ni mandi dengan syok, was-was,
Tunya nu mai petua tok guru pula masuk ayat